Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada para penonton channel YouTube Cahaya Sunnah kerana terus menyokong channel kami ini. InsyaAllah ini adalah part 2 daripada bahagian alam jin dan syaitan. Ini adalah sambungan daripada perbahasan kita pada part 1 yang lalu. Jadi hari ini kita masuk kepada perbahasan yang seterusnya, iaitu pada part 2 ini, iaitu tentang syaitan dan jin. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita tentang perihal satu makhluk yang dinamakan sebagai syaitan. Nah, syaitan yang diceritakan oleh Allah mai Al-Quran noang adalah makhluk yang berasal daripada bangsa jin. Nah, mai Al-Quran Allah menceritakan kepada telau berkenaan tentang satu makhluk yang dinamakan syaitan. Nah, syaitan yang sebenarnya adalah termasuk dalam golongan bangsa jin. Mun mesun sejarah awalnya berkenaan dengan asal usul syaitan ya, pada awal-awalnya je dah, syaitan selalu menyembah Allah. Kemudian selalu kalak tinggal di langit bersama dengan para malaikat. Dan selalu pun boleh memasuki syurga. Lalu kemudian syaitan bisa derhaka kepada Allah di saat Isa diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi kerana rasa sombong, rasa lebih tinggi, lebih mulia daripada Nabi Adam, syaitan akhirnya melanggar perintah Allah dengan tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Selepas kejadian itu, maka Allah pun menjauhkan syaitan daripada rahmatnya. Di dalam bahasa Arab, syaitan selalunya digunakan untuk menyebut apa sahaja yang suka membangkang dan tidak mahu diatur. Nah, maksudnya apa-apa yang suka melawan, membangkang, mesat mengatur, main bahasa Arab istilahnya disebut sebagai syaitan. Syaitan mun mai Al-Quran, Isa disebut sebagai taghut. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 76, allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida asy-syaitana kana dha'ifa. Maksudnya tadi, ulun-ulun yang beriman selalu berperang di jalan Allah, sedangkan baik kafir yang selalu berperang di jalan taghut. Sebab itu kata Allah, perangilah kawan-kawan syaitan itu, kerana sesungguhnya tipu daya syaitan adalah lemah. So inah orang selalu disebut sebagai syaitan, dan dalam Al-Quran selalu digelar dengan gelaran taghut. Dalam sebuah tulisan yang berjudul Iblis, syaitan disebut dengan kata taghut. Kerana saya nilai taghut kerana Isa melampaui batas, Isa membangkang terhadap perintah Tuhan, dan lebih parah lagi
syaitan yang bisa mengangkat dirinya menjadi seperti Tuhan yang disembah. Oleh kerana syaitan yang setelah Isa diperintahkan untuk sujud pada Adam, Isa amsat, lalu Allah pun menjauhkan rahmat daripada Isa yang. Akhirnya syaitan yang rasa putus asa, dan disebabkan inah noang Isa disebut sebagai iblis. Karena asal kata iblis adalah daripada bahasa Arab balasa, yang bererti tidak memiliki kebaikan sama sekali. Sedangkan ublisa dari kata yang sama kan bererti putus asa dan pening. Inilah maksudnya noang. Kemudian muka kenalan lain iblis yang iaitu dia disebut dengan nama Azazil, seperti mana yang dikatakan oleh sebahagian ulama salaf. Wallahu alam berkenaan dengan cerita-cerita yang inah Allah yang lebih mengetahui lah. Adapun kalau manusia yang terlalu berpandukan apa yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, dan apa yang juga disampaikan oleh para ulama-ulama salaf. Ini panduan talaulah kebenaran Allah yang lebih mengetahui. Okey. Syaitan Isa pun adalah makhluk Allah. Syaitan ya pun adalah makhluk Allah. Mun telah kulung dalam Al-Quran ataupun hadis berkenaan dengan syaitan, telah akan tahu bahawa syaitan yang adalah makhluk yang berakal. Kemudian selalu kalak bergerak ke mana-mana, dan sifat-sifat noang seperti mana perbahasan terujud dah hampir memiliki persamaan dengan manusia, kecuali selalu yang tidak dapat dilihat lah. Kadang-kadang muka sebahagian ulun selalu pesi bahawa syaitan yang adalah roh jahat yang berada dalam naluri manusia, naluri kehaiwanan manusia, dan syaitan yang mengendalikan hati manusia yang apabila manusia yang jauh daripada Tuhan. Ini adalah sebuah perumpamaan lah, kerana sifat syaitan yang isa suka menyerang pada hati-hati manusia. Sebab ini was-was adalah jenis penyakit hati yang disebabkan oleh perbuatan ataupun godaan syaitan. Berkenaan dengan asal usul syaitan yang selalu adalah berasal daripada bangsa jin. Selalu adalah berasal daripada bangsa jin. Jadi bukanlah selalu jin lain, syaitan lain, iblis lain. Selalu sebenarnya adalah dari satu bangsa yang sama, iaitu bangsa jin. Namun kau kenalah sebahagian ulama selalu mukau tafsiran lain berkenaan dengan asal usul syaitan. Contohnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 34, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka bersujud kecuali iblis. Dia enggan dan takabur. Ia termasuk golongan orang kafir. Mai ayat semisal yang kan ayat 24 surat Al-Baqarah yang seakan-akan mai ayat ini mengecualikan iblis dari bangsa malaikat. Sedangkan yang dimaksudkan ayat adalah mengecualikan satu bahagian yang tidak dikecualikan. Maksudnya lakombah. Okey, mai ayat ini Allah berfirman bahawa ketika kami memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, mereka pun bersujud kecuali iblis.
Masa noang seakan-akan ayat ini memperlihatkan bahawa iblis yang adalah termasuk dalam golongan malaikat. Padahal Isa bukanlah termasuk dalam golongan malaikat. Karena kadang-kadang terlalu muka dengan mungkin bayi benda-benda jadaulah selalu persi bahawa iblis yang adalah malaikat yang telah durhaka kepada Tuhan. Akhirnya Isa pun gatuk maupun dunia yang sayapnya pun inah negeri inah lah, inah apa yang diketahui oleh ulun-ulun menajid lah. Tapi apa yang diceritakan oleh Al-Quran sangat jelas sekali mengatakan bahawa iblis bukanlah berasal daripada kalangan malaikat. Dalam kitab tafsir, tafsir Ibn Katsir, dalam masalah berkenaan dengan adakah iblis itu termasuk main golongan malaikat, banyak sekali riwayat para salaf. Tetapi banyak daripada riwayat-riwayat cerita-cerita adalah berasal daripada Israiliyat, yang tujuannya adalah sekadar untuk telah mengkaji. Karena yang lebih tahu tentang kebenaran hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kisah-kisah yang si iblis yang adalah malaikat, kemudian Isa dahaka sebagai Tuhan sebab amsat sujud kepada Nabi Adam, akhirnya Isa bertukar jadi syaitan kainah lah. Tapi yang aslinya adalah memang iblis yang berasal daripada kalangan bangsa jin. Begitu juga dengan nama Azazil Nama Azazil mun dalam Al-Quran tidak disebutkan, tetapi sebagian ulama ada mengutip berkenaan dengan nama Azazil seperti mana kata Ibn Katsir, rata-rata kisah-kisah seperti ini kisah Israel, Isa diambil daripada riwayat-riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat yang maksudnya adalah riwayat yang dikutip daripada ahli-ahli kitab. Okey, seterusnya berkenaan dengan iblis adakah iblis termasuk moyang jin atau salah satu daripada bangsa jin? Berkenaan dengan permasalahan yang tentang iblis yang adakah Isa adalah moyang kepada bangsa jin, seperti mana bapa kepada bangsa jin, seperti mana Nabi Adam adalah bapa kepada segala manusia. Berkenaan dengan hal dia belum ada dalil-dalil yang tegas menyatakan bahawa iblis adalah merupakan moyang bangsa jin. Walaupun begitu, muka pendapat yang lebih kuat adalah berdasarkan firman Allah yang dalam suratul Kahf ayat 50, illa iblisa kana minal jinni, kecuali iblis dia berasal dari golongan jin. Jadi berdasarkan ayat yang iblis memang terbukti berasal daripada golongan jin, bukan daripada golongan malaikat seperti mana yang difahami oleh orang-orang terdahulu. Seperti mana telah manusia, bangsa jin pun makan makanan dan minuman. Jin maupun syaitan, mereka pun makan dan minum. Main hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW memerintahkannya untuk membawakan batu dengan tujuan untuk beristinja. Beliau mengatakan, jangan bawakan aku tulang dan kotoran. Tatkala Abu Hurairah bertanya kepada Rasul tentang rahsia di sebalik larangan tidak menggunakan tulang dalam beristinja, maka Rasulullah pun menjawab, keduanya adalah makanan jin dan telah datang kepadaku utusan dari jin nasibin yang sangat baik. Dia meminta
kepadaku bekalan makanan. Lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar mereka memperoleh makanan pada setiap tulang dan kotoran yang mereka temukan. Kemudian mai hadis yang lain dalam Sunan At-Tirmizi, dengan hadis sahih kanalah, iaitu la tastanju birrausi wala bil'izami fa innahu zadu ikhwanikum minal jinni. Janganlah kalian beristinja dengan menggunakan kotoran dan tulang, sebab keduanya adalah perbekalan saudara kalian dari bangsa jin. Kemudian mai hadis sahih Muslim. Hadis yang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, wakil jin datang kepadaku, aku pun pergi bersamanya lalu membacakan Al-Quran kepada mereka. Rasul pun pergi bersama kami, kemudian memperlihatkan kepada kami bekas-bekas mereka dan bekas-bekas perapian mereka. Kemudian mereka meminta perbekalan kepada beliau. Beliau menjawab, bahagian tulang adalah tulang haiwan yang bahagian kalian adalah tulang haiwan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Daging tulang itu akan berubah menjadi lebih banyak saat berada di tangan kalian, dan setiap kotoran adalah makanan haiwan-haiwan kalian. Lalu Nabi SAW bersabda, maka dari itu janganlah kalian beristinja dengan kedua benda tersebut, sebab keduanya adalah makanan saudara kalian dari kalangan bangsa jin. Berkenaan dengan hadis sinoang, makanan dan minuman jin, yang disebut makanan jin yang adalah tulang. Mungkin cerita-cerita my TV noang selalu memperlihatkan bahawa jin-jin yang selalu penyerak, selalu penyak manusia dan sebagainya. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahawa jin noang selalu memakan tulang. Tulang yang haiwan ini noang asalnya disembelih dengan nama Allah. Ini adalah makanan untuk selalu untuk bangsa jin. Dan kotoran-kotoran ataupun kita sebut sebagai najis-najis binatang noang adalah makanan kepada haiwan-haiwan bangsa jin. Jadi jin yang pun mungkau kena haiwan-haiwan selalu. Seperti mana telur manusia mungkau haiwan-haiwan telur diri seperti kuda, sapi, kerbau dan sebagainya. Begitu juga dengan bangsa jin. Selalu pun mungkau haiwan selalu diri kena. Jadi apabila tulang noang sampai ke tangan bangsa jin, jadi bisa akan berubah menjadi daging. Seperti mana hadis sahih Muslim noang. Jadi ketika tulang itu berada di tangan bangsa jin, ia akan berubah menjadi lebih banyak. Maksudnya noang tulang noang bisa muka isinya je apabila berada di tangan bangsa jin. Dan inilah loang yang dinyinya oleh selau. Berkenaan dengan seperti mana yang dipercayai oleh orang-orang kita, iaitu ada jin yang minum darah, ada jin yang makan manusia dan sebagainya. Okey, itu adalah suatu permasalahan gaib. Jadi kalau jin muslim selalu noang penyak tulang yang disembelih dengan nama Allah. Jadi ya orang alam menolak kemungkinan mungkin jin-jin kafir seperti mana manusia mungkau kena selalu beramal kepada benda-benda yang tidak bagus untuk mendapatkan sesuatu. Manusia orang
Isa akan mengamalkan memakan benda-benda kotor lah, seperti meminum darah dan sebagainya, demi untuk mendapatkan ilmu-ilmu gaib. Begitu juga dengan bangsa jin. Kerana bangsa jin selalu mukau kena tukang-tukang sihir yang disebut sebagai aswala. Ini adalah tukang-tukang sihir di kalangan bangsa jin. Tidak menolak kemungkinan mukau kena selalu penyara, tapi tidaklah seperti cerita-cerita vampire orang selalu penyara. Mukau tarik masuk botol jadi dia. Ini bukanlah gambarannya seperti orang. Jadi apa yang telah ketahui secara umumnya, jin selalu memakan tulang-tulang. Seperti mungkin ada yang memakan darah. Ini adalah sebatas perjanjian selalu lah, perjanjian yang dilakukan oleh jin-jin yang bekerjasama dengan tukang-tukang sihir. Sebab ini orang kadang-kadang mukau dukun-dukun ataupun bomo-bomo bisa misum benda-benda yang kotor sebagai bahan-bahan dalam melakukan pemujaan ke atas syaitan untuk menghadirkan selau dan seterusnya menunaikan hajat seperti mana yang dikehendaki oleh tukang-tukang sihir. Nauzubillahi min zalik. Nah, kita sambung sedikit lagi berkenaan dengan syaitan. Nah, ini sesuatu yang menarik lah, bahawa syaitan selalu penyak dengan tangan kiri. Tangan kiri. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW memerintahkan kepada telau supaya tidak meniru cara syaitan makan. Itu makan dengan tangan kiri. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Iza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Apabila kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Apabila minum, minumlah dengan tangan kanan, kerana syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan hadis lainlah. Yang pertama adalah hadis daripada Sahih Muslim. Siapa yang makan dengan tangan kiri, maka ia makan bersama syaitan. Siapa yang minum dengan tangan kiri, maka ia minum dengan syaitan. Masih mai hadis yang sama iaitu Musnad Imam Ahmad. Apabila seseorang masuk ke dalam rumah kemudian menyebut nama Allah saat masuk dan ketika dia makan, syaitan akan berkata, kalian tidak boleh menginap dan makan makanan di rumah ini malam ini. Tetapi apabila ia tidak menyebut nama Allah saat masuk ke dalam rumah dan saat makan, syaitan akan berkata, kamu semua ada tempat untuk tinggal. Apabila dia tidak menyebut nama Allah ketika makan, syaitan pula berkata, malam ini kita ada tempat tinggal dan makan malam. Nah, di dalam hadis menjadi dalil bahawa syaitan memang makan dan minum. Nah, berkenaan dengan makanan-makanan ia disebutkan sebagaimana manusia dilarang memakan daging sembelihan yang tidak disembelih dengan nama Allah, begitu juga dengan jin yang muslim. Nah, jin muslim Isa tidak akan makan tulang yang tidak disembelih dengan nama Allah. Sama lah kau telau lah. Telau
bila bila nak makan tu pasti akan risau, oh halal kaya, begitu juga dengan jin muslim tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan makanan mereka adalah setiap tulang yang disebut nama Allah saat penyembelihannya, dan beliau Rasulullah melarang tulang yang tidak disertakan nama Allah. Nah, apa yang terjadi sana bila tulang yang disembelih tidak disebutkan nama Allah, akhirnya tulang-tulang itu akan menjadi makanan bagi jin kafir dan syaitan. Karena syaitan menganggap makanan yang tidak disebut dengan nama Allah adalah makanan halal bagi Islam. Oleh kerana itu beberapa ulama berpendapat bahawa bangkai adalah makanan kepada syaitan, karena bangkai dia tidak disebut nama Allah ke atasnya. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Meminum khamar ataupun kita sebut sebagai arak, berjudi, kemudian melakukan korban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Jadi secara tidak langsung ayat yang Al-Maidah ayat 90 menyatakan bahawa minuman yang memabukkan adalah minuman syaitan. Mereka orang-orang yang mabuk selalu meminum sesuatu yang haram. Akhirnya selalu pun terikut-ikut dengan perbuatan syaitan dan menanggung dosa serta hukumannya nanti. Jadi orang bahawa makanan dan minuman jin, bisa jin muslim, bisa makan daripada tulang yang disembelih dengan nama Allah, dan kebalikannya untuk jin kafir selalu punya tulang yang tidak disebutkan nama Allah, ataupun selalu punya bangkai. Kerana bangkai dan tulang yang tidak disebutkan nama Allah adalah halal dan tanda kutip bagi jin kafir dan syaitan. Begitu juga makan dan minum dengan tangan kiri, itu adalah termasuk cara syaitan makan dan minum. InsyaAllah kita sampai sini dulu, atau sampai yaknalah untuk part 2. Mudah-mudahan untuk part 3 dengar Allah masih memberikan terlalu kesempatan waktu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kelemiak dapatlah difahami, dapatlah dijadikan iktibar. Karena masalah dunia gaib jangan terlalu mencari sumbernya daripada sumber-sumber yang tidak sahih. Carilah sumber-sumber alam gaib yang daripada sumber-sumber yang berasal daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ini adalah jawapan kepada permasalahan gaib telur semua mainah. Perlu telur gi kisah ulunnya, gi kisah sia. Karena masalah gaib hanya Allah yang lebih mengetahui. Adapun telur manusia yang bila nak deal sakai benda-benda gaib yang pastikan telur mencari informasi yang daripada Al-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah telur akan berjumpa di masa akan datang. Kita tangguh dulu perbahasan kita dalam part 2 tu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.